Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua. InsyaAllah dalam video ni kita nak borak-borak sikit. Kita nak update market dan kita nak bincang tentang satu isu berkaitan dengan market sekarang ni, dan insyaAllah ada pesanan khususnya kepada mereka yang baru terlibat dengan dunia saham ni. So jangan ke mana-mana. Jumpa lagi selepas ni insyaAllah. Okey, apa khabar semua? Hari ni insyaAllah saya buat satu video yang agak santai lah, agak santai, dan fokus kita adalah untuk kita bincang berkenaan dengan market, khususnya market dalam negara, dan juga mungkin kita boleh tengok sikit market di luar negara. So sebagaimana yang semua saya kena percayalah, semua tahu sekarang ni market kita agak kurang menarik. Okey, sebenarnya bukan market kita saja. Kalau kita tengok kalau kita tengok market di luar negara pun dia sekarang ni dalam fasa bearish lah, dalam fasa bearish, yang mana support yang ada pergerakan contohnya Dow Jones membuat pergerakan lower low dan juga lower high. So ini menunjukkan bahawa sekarang ni trend adalah ke arah downtrend lah. So okey, kalau kita nak tengok mungkin retracement yang berlaku sejak Mac tahun 2020. Okey, so mungkin kita nampak sekarang ni Dow Jones tengah menuju ke area 50% lah. Okey, 50% retracement. Begitu juga dengan kalau kita tengok S&P 500. Kalau kita tengok S&P 500 pun sama juga pergerakan dia. So kalau kita tengok sekarang ni support yang terdekat pun dah pecah dekat sini. Okey, so kalau kita tengok dekat sini pun so sekarang ni level 50% ini menjadi support dia lah. Okey, support yang akan cuba untuk menahan penurunan indeks tersebut. So ini memberi gambaran bahawa sekarang ini market secara umumnya berada dalam fasa bearish. Sebab tu kalau kita tengok dalam berita-berita, dalam komen-komen analis bahawa tahun 2022 ni memang dijangka ekonomi seluruh dunia akan merosot. Begitu juga tahun 2023 ada yang mengatakan recession akan berlaku. Okey, yang mana tahun yang sangat mencabar kepada kita tahun 2023. Begitu juga kalau kita tengok sekejap, kita tengok apa yang biasa kita tengok kita tengok indeks. Cuba kita tengok Nasdaq. Nasdaq pun sama dia punya pattern dia sama juga tuan-tuan Kalau kita ambil so dalam monthly punya chart memang bearish lah So sekarang ni dia bearish. So kalau kita tengok retracement mungkin pada April 2020. So sekarang ni dia dah pecah dah So Nasdaq sekarang ni dah pecah 51.8%. So dia menuju ke 76.6, 78.6 lah. Okey. Kalau kita tengok FBMK LCI pun sekarang ni berada dalam fasa cuba untuk menahan penurunan lagi cuma kalau kita tengok weekly punya chart memang dah pecah lah. Okey, kalau kita tengok daily punya chart memang obviously sekarang ni dah memang semua support yang ada dah pecah habis dah. Okey, so sekarang ni ada kemungkinan dia akan menuju ke low yang dibuat pada Mac 2020, iaitu berlaku COVID pada waktu ni So inilah keadaan yang berlaku sekarang ni tuan-tuan sebab itu kita kalau tuan-tuan perasan dalam grup WhatsApp, dalam Telegram dan sebagainya, dah tak semeriah tahun 2021 dulu
tahun hujung tahun 2020 2021 yang mana ramai di kalangan kita yang aktif trade saham pada waktu tu sebenarnya pasaran financial market ini bukan saham saja yang terkesan termasuklah cryptocurrency. Cryptocurrency pun sama turut terkesan. Kalau kita tengok Bitcoin, kalau kita tengok Bitcoin pun sama berada dalam fasa bearish. Okey. Tetapi support pada area 19,000 ni menjadi area yang agak strong walaupun sekarang ni berada dalam fasa bearish secara umumnya, tetapi Bitcoin ini dia cuba bertahan cuba bertahan. Sebab tu tuan-tuan semua, dalam seminggu dua ni kurang volatility sedikit kalau kita tengok market crypto. Siapa yang biasa trade menggunakan robot, dia akan perasan lah dalam seminggu dua ni memang tak banyak profit yang dapat sebabnya adalah volatility yang kurang yang berlaku pada market crypto ni. So kalau sebelum ni mungkin waktu bila ni pada awal tahun 2022, so berlaku kenaikan penurunan so siapa yang trade menggunakan robot memang banyaklah profit yang akan dapat waktu ni. Begitu juga dengan penurunan ni walaupun turun, tetapi kalau kita kawal kita punya money management dan juga setting robot yang betul, so banyak profit yang kita akan generate sepanjang penurunan ini. Walaupun ada risiko floating loss lah. Cuma dalam seminggu dua ni robot mungkin tak bekerja pada waktu ini kerana volatility dia yang berkurang. Okey. So itu secara umumnya financial market yang mungkin saya boleh komen sedikit lah. So secara umumnya bukan sekadar share, bukan sekadar stock market tetapi dia merentasi market-market yang lain okey. Alright. So sebenarnya saya sebenarnya buat video ni untuk saya hilang mengantuk. Saya tengah study sekarang ni. Ada benda penting yang saya tengah fokus sekarang ni, sebab tu saya kurang untuk buat video sekarang. Walaupun sebenarnya banyak benda yang saya nak share. InsyaAllah nanti sampai masanya nanti saya akan sambung balik lah perbincangan kita ni, dan banyak benda yang sebenarnya saya akan cuba fokus lebih kepada teknik dan juga benda-benda fundamental yang penting untuk rakan-rakan trader lah untuk yang mungkin bermanfaat lah untuk rakan-rakan trader. Okay. So saya sebenarnya nak sampaikan satu benda sekarang ni tuan-tuan video ni sebenarnya saya tujukan kepada rakan-rakan kita yang mungkin baru nak terlibat, bukan pada waktu ni tetapi mungkin 2 tahun 3 tahun akan datang mungkin waktu tu market dah kembali pulih. Okay. So video ni saya nak sampaikan pesan kepada mungkin ramai di kalangan kita yang baru terlibat dengan saham akan rasa teruja, di mana saya yakin dan percayalah ramai di kalangan kita yang berhasrat, yang mungkin ada terdetik dalam minda kita untuk kita berhenti bekerja dan fokus kepada trading sepenuh masa. Dan saya tidak terkecuali lah sewaktu saya mula terlibat dengan saham dulu, memang itu antara benda yang menjadi igawan menjadi benda yang saya sentiasa fikir macam mana kita nak generate profit as much as possible dan menjadikan ini sebagai pendapatan tetap yang menggantikan saya punya pekerjaan sekarang ini. Tetapi bila kita lama dalam market tuan-tuan saya yakin percayalah tuan-tuan yang dah lama berada dalam market mungkin akan sedar perkara yang sama dalam dunia trading ini ada masa yang kita akan generate banyak profit. Okay, kita akan generate banyak profit, kita punya analisa pun banyak tepat kadang-kadang siapa lagi masih ingat waktu selepas March, sekitar March ataupun April tahun 2020 di mana berlakunya penurunan yang drastik, V-shape punya ni, turun dengan laju, dan pada bulan Mac, April tahun 2020 tu berlaku kenaikan yang luar biasa. Waktu tu kita letak je duit dalam mana-mana counter pun insyaAllah dapat duit, dapat profit.
So waktu tu kita boleh tengok lah ramai di kalangan kita yang generate banyak profit pada waktu itu, yang sangat meriah lah. Kita sangat seronok pada waktu itu. Tetapi tuan-tuan semua, peringatan lah kepada, khususnya kepada mereka yang baru terlibat dengan saham ini, supaya kita berhati-hati sebab financial market ini dia tidak sentiasa tak sentiasa bullish. Okey, lebih-lebih lagi kita yang muslim lah kita mungkin ada sedikit kekangan di mana kita hanya trade counter-counter yang maksudnya kita go long ataupun kita beli saham itu pada harga yang rendah dan kita nak jual pada harga yang lebih tinggi. Okey, dan kita sebenarnya dari segi hukum short, hukum kita maksudnya kita jual dulu dan kita beli pada harga yang rendah. Ulama-ulama bahas dia jatuh kepada haram lah, kecuali ada beberapa kes. Okey, jadi itu antara kekangan kita lah. Okey, that's why sesiapa yang berniat untuk berhenti bekerja dan fokus kepada trading sepenuh masa, you have to remember this langit tak selalunya cerah. Okey, langit tak selalunya cerah. Ada kalanya market kita akan berada dalam fasa bearish. Okey, sebagaimana yang berlaku sekarang ni lah sebagaimana yang berlaku pada waktu saya rekod video ni, di mana ramai di kalangan trader kita yang dulunya aktif tetapi sekarang ni dah makin lama semakin senyap. Kenapa? Kerana ramai dah floating loss ramai yang loss mungkin kita tak cut loss lagi. Okay, dengan harapan market kita akan kembali membuat kenaikan tetapi dengan melihat kepada situasi market kita seluruh dunia, financial market ni seluruh dunia, saya tak nampak bahawa reversal itu akan berlaku dalam masa terdekat. Mungkin rebound akan berlaku. Rebound melantun seketika, tetapi secara umumnya market kita berada dalam fasa bearish. Jadi sebagaimana market-market di luar negara sana pun samalah. So ini perkara yang perlu untuk kita consider Baik tuan-tuan, kepada rakan-rakan kita yang baru join saham ini, saya nasihatkan supaya satu, kalau boleh jangan berhenti bekerja. Mungkin kita tengok ada juga rakan-rakan kita yang berhenti bekerja, kemudian dia fokus pada trading. Okey, adalah rakan-rakan saya pun ada juga macam tu. Dan sebenarnya tuan-tuan, kalau nak tahu, kalau tuan-tuan sedar, okey, ramai di kalangan kita yang berhenti bekerja tu sebenarnya dia bukan fokus kepada trading semata-mata. Dia ada source income yang lain. Dia ada sumber pendapatan yang lain yang mana dapat menanggunglah pembelanjaan harian dan sebagainya yang akan menggantikan sumber pendapatan asal. Ada yang menjadi remiser, ada yang buat training berbayar. Jadi itu mungkin sebenarnya trading mungkin dia tak trade sangat tetapi dia fokus kepada training. Tak ada masalah pun, okey. Tak ada masalah, okey. Cuma tak semua orang yang buat training itu berjaya sebenarnya. Tu pun nak kena consider juga. Tapi pesanan saya lah tuan-tuan waktu market tengah bearish ni, ini sebenarnya masa yang sesuai untuk kita step back kita undur sedikit dan kita cuba untuk mungkin kita boleh berehat seketika daripada kita trade. Okey, dan fokus kita adalah untuk kita mendalami balik ilmu-ilmu yang kita dah belajar dan cuba buat banyak reflection refleksi apa yang betul yang kita pernah buat, apa yang tak betul sekiranya market membuat reversal balik, membuat pergerakan bullish. Okey, so apa yang perlu kita buat bila kita akan mula trade, apa signal yang kita nantikan so itu benda yang penting tuan-tuan market membuat penurunan ni satu benda yang normal. Tak mungkinlah sesuatu saham ataupun sesuatu keadaan financial market tu membuat kenaikan tanpa membuat penurunan. It's impossible. So penurunan itu adalah satu benda yang normal. Walaupun mungkin sekarang ni
market ini terlalu banyak membuat penurunan ini. So nampak macam bukan pullback lah. So dia lebih kepada dah membuat reversal dah ni, dan pecah dah support-support yang ada. Okey. Tetapi kalau kita tengok secara umum secara review sekejap kita ambil monthly monthly chart ni. So secara umumnya kita masih lagi berada dalam fasa bullish secara long term, very long term punya ni sejak tahun 1999 ini, 1998 ni. Ini krisis yang berlaku 1998 ni. So kalau kita nak banding dengan waktu penurunan pada tahun 1998 ini dengan keadaan sekarang, sebenarnya okey lagi So kalau kita buat trend line, walaupun dah pecah So kalau kita buat trend line, sekejap saya buat bacat. Kalau kita buat bacat sekarang ni, walaupun dah pecah lah. So kalau kita bacat ini, trend line ini dah pecah, dah pecah. Okey, so ini berkemungkinan chart ini akan menuju ke support yang seterusnya, iaitu sekitar 1200 mata 1200 mata. Okey. So itu realiti yang ada pada kita sekarang ni lah So sama ada kita nak cut loss ataupun kita nak pegang saja saham kita dan kita nak menunggu mungkin dividen dan sebagainya. It's up to you lah itu kita kena buat pertimbangan masing-masing lah. Okey. So itu perkembangan market kita sekarang ini yang mungkin saya sempat bincang lah tuan-tuan So sekali lagi pesanan saya, inilah keadaan market kita. Okey, mungkin rakan-rakan kita yang melihat video ni setahun ataupun 2 tahun akan datang mungkin dapat menjiwai balik apa yang berlaku pada waktu ini So saya wallahu alam apa yang berlaku pada tahun 2023, 2024 wallahu alam. Okey, so sekiranya waktu tuan-tuan melihat video ni tahun 2023, 2024 nanti, waktu tu dah berlakunya bullish dan ramai balik rakan-rakan kita yang join investment dalam saham ini. So ingat balik detik-detik berlakunya penurunan ini, yang mana waktu ini sebenarnya kita perlu membuat banyak reflection dan luangkan masa untuk kita belajar balik technical analysis, fundamental analysis dan sebagainya lah, untuk kita memantapkan ilmu kita, dan kita tunggu waktu yang sesuai untuk kita membuat comeback dalam market kita So pastikan kita ada cash untuk kita kata pergerakan bullish yang akan menyusul nanti. Okey, so perhatikan jangan kita terus abaikan market. Okey, pastikan kita spend masa untuk kita invest dalam diri kita dulu So invest dalam ilmu ni sesuatu benda yang takkan rugi sampai bila-bila tuan-tuan So ilmu bila kita faham sesuatu benda, tak ada siapa yang boleh curi ataupun boleh boleh hilangkan kecuali ada medical problem dan sebagainya lah So basically bila kita faham sesuatu benda, pelaburan itu sebenarnya akan kekal dalam diri kita, dan insya-Allah akan meningkatkan skill kita dalam trading. So saya kira itu saja untuk pesanan saya pada waktu ni. I wish you all the best dalam menempuhi dugaan ini. So jangan kita putus asa. Belajar dan terus belajar, insya-Allah ada hikmah sebalik apa yang berlaku. InsyaAllah lepas ni sekarang ni saya tengah fokus satu benda yang sangat penting tuan-tuan, dan dalam sebulan 2 ni saya akan disclose lah apa sebenarnya projek ataupun benda yang tengah saya buat, mungkin untuk perkongsian kepada rakan-rakan semua. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallah, jumpa lagi insya-Allah.